Untuk perkara yang pertama, kita akan lihat unit 2. Unit 2 berkenaan dengan sifat mustahil bagi para rasul. Okey, kita akan belajar ada berapa jumlah sifat mustahil bagi para rasul dan apa contoh-contoh sifat mustahil bagi para rasul. Perkara yang pertama kita lihat kat sini tentang sifat mustahil bagi para rasul. Okey, sifat mustahil bagi para rasul terdapat 4, iaitu yang pertama al-kazib, yang kedua al-khianat, yang ketiga al-kitman dan yang keempat baladah. So sifat mustahil bagi para rasul ada 4, sama jumlah dengan sifat wajib bagi para rasul. Seterusnya kita tengok pula tentang maksud bagi setiap sifat mustahil bagi para rasul. Okey, sebelum ni saya dah jelaskan sifat mustahil bagi para rasul ada 4, iaitu al-kazib, al-khianat, al-kitman dan al-baladah. Okey, al-kazib bermaksud dusta, al-khianat bermaksud khianat, al-kitman bermaksud menyembunyikan dan al-baladah bermaksud bodoh. Okey, saya akan terangkan lawan bagi sifat mustahil tersebut. Setiap sifat mustahil ni lawan dia adalah sifat wajib yang kita belajar sebelum ni. Okey, al-kazib dusta, lawannya siddiq. Siddiq maksudnya benar. Okey, al-khianat bermaksud khianat, lawannya al-amanah iaitu amanah ataupun jujur. Al-kitman bermaksud menyembunyikan, lawan bagi al-kitman ialah at-tabligh iaitu menyampaikan, dan yang akhir sekali al-baladah bermaksud bodoh, lawan bagi al-baladah adalah al-fatanah iaitu bijaksana, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Okey, seterusnya kita lihat tentang huraian bagi setiap sifat mustahil bagi para rasul. Okey, sifat yang pertama tadi al-kazib iaitu dusta. Okey, yang pertamanya dusta ialah sifat orang munafik. Yang kedua, orang mukmin dilarang bersifat munafik. Ketiga, para rasul adalah insan maksum iaitu terpelihara daripada dosa dan maksiat. Yang keempat, para rasul melaksanakan suruhan Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang. Dan yang akhir sekali, setiap orang Islam wajib beriman bahawa para rasul tidak bersifat dengan sifat al-kazib. Okey, kita akan tengok satu persatu huraian dia. Okey, kalau dalam buku teks awak tu dia bagi dalam bentuk ayat yang lagi panjang. Kat dalam ni saya ringkaskanlah untuk poin-poin yang penting saja. Okey, kita tengok yang pertama tadi, dusta ialah sifat orang munafik. Okey, maksudnya dusta ni adalah salah satu sifat orang munafik ataupun ciri-ciri orang munafik. Kenapa dikatakan bahawa sifat al-kazib ni iaitu dusta ataupun seorang pendusta ni merupakan orang munafik? Okey, orang munafik tu bermaksud orang yang berpura-pura menganut agama Islam. Maksudnya dia Islam atas nama sahaja, tapi dia tak melaksanakan ibadah, ataupun dia melaksanakan ibadah tu hanya di depan orang ramai untuk dipertontonkan ibadahnya, bukan nak untuk dirinya sendiri. Contoh yang paling mudah sekali, awak melakukan solat sunat duha kat sekolah aja. Sebab apa? Sebab awak nak tunjuk kat kawan-kawan awak bahawa awak ni rajin melakukan solat-solat sunat, tapi kat rumah awak tak laksanakan. Itu contoh berpura-pura dalam ibadah. Yang itulah adalah salah satu ciri-ciri orang munafik, pendusta. Maksudnya dia tak jadikan diri itu seorang yang benar. Sepatutnya setiap perbuatan kita, perlakuan kita, kita kena membenarkannya. Membenarkannya maksudnya apa? Kita kena buat yang terbaik lah untuk diri kita. Bukannya bila ada orang baru kita nak solat bersungguh-sungguh, bila depan cikgu baru awak nak tunjuk awak ni solat semua, tapi bila kat rumah mak awak suruh solat, awak buat tak tahu je. Tak boleh macam tu Okey, yang kedua pula dikata orang mukmin dilarang bersifat munafik. Maksudnya Allah dah jelaskan kat sini bahawa orang-orang mukmin tu dilarang untuk mempunyai sifat munafik dalam diri sendiri. Maksudnya kita ni orang mukmin tu siapa? Orang mukmin tu adalah orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah. Maksudnya orang yang beriman kepada Allah, dia tak boleh ada sifat munafik dalam diri dia. So tengok balik diri kita, adakah kita ni mempunyai sifat munafik, yang suka berdusta ataupun sebagai seorang pendusta? Kalau ada, cuba jauhkan diri kita daripada sifat tersebut. Okey, sebab apa? Sebab kita ni adalah orang yang beriman. Orang beriman tak boleh ada sifat-sifat yang
sebagai seorang pendusta ni. Okay, kita tengok pula yang ketiga, para rasul adalah insan maksum, iaitu terpelihara daripada dosa dan maksiat. Okay, ni jelas semua orang tahu bahawa rasul tu, semua rasul yang ada, dia merupakan insan yang maksum. Maksum tu apa? Maksum tu dia terpelihara daripada sebarang dosa. Maksudnya diri dia tu tak melakukan sebarang dosa, dan dia juga tak melakukan sebarang perkara-perkara yang tidak baik ataupun perkara-perkara maksiat. Tapi kita tak boleh nak gelarkan diri kita maksum. Kita memanglah sentiasa cuba untuk jadi yang terbaik setiap hari, tapi kadang-kadang dalam setiap perlakuan kita tu akan ada juga perbuatan yang menyalahi dalam kehendak syariat. Tapi kita kena sentiasa cuba untuk jadi yang terbaik. Tapi kita tak boleh nak isytiharkan diri kita ni, aku dah jadi baik dah, aku dah jadi maksum dah. Tak ada. Hanya Rasul saja yang mempunyai sifat maksum, iaitu terpelihara daripada dosa dan maksiat. Yang keempat pula, para Rasul melaksanakan suruhan Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Yang ini ciri yang menunjukkan bahawa Rasul tu bukan pendosa. Sebab apa? Sebab Rasul dia melaksanakan segala persuruhan Allah, dan dia hanya meninggalkan larangan Allah saja. Apa yang Allah larang, Rasul tak buat. Apa yang Allah suruh saja Rasul buat. Itu sebabnya Rasul tu bersifat siddiq, benar, bukannya seorang pendusta. Dan yang akhir sekali, setiap orang Islam wajib beriman bahawa para Rasul tidak bersifat dengan al-kazib. Maksudnya kita ni kena yakin bahawa Rasul tu dia tak ada pun mempunyai sifat sebagai seorang pendusta. Rasul hanya seorang yang benar, iaitu siddiq. Okey, macam yang saya nyatakan sebelum ni, bahawa mempercayai dan beriman kepada sifat wajib bagi Rasul, hukumnya adalah wajib. Okey, bagi sifat mustahil bagi Rasul pula, hukum mempercayai dan hukum beriman kepada sifat mustahil bagi Rasul pun wajib juga. Untuk sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus bagi Rasul, hukum beriman dan mempercayainya adalah wajib. Jangan pula nanti dalam soalan ditanya apakah hukum beriman kepada sifat mustahil bagi Rasul. Awak pun jawab hukumnya adalah mustahil. Sebab apa sifat mustahil? Tak ada. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah, bagi Rasul, hukum beriman dan mempercayainya adalah wajib. Seterusnya, yang kedua, kita tengok pula ciri huraian bagi al-khianat, iaitu khianat, ataupun boleh dalam erti kata lain kita kata khianat ni tidak jujur. Sebab lawan khianat adalah amanah. Amanah maksudnya jujur. Amanah juga kan, yang saya jelaskan pada kelas sebelum ni. Okay, kita tengok yang pertama, khianat sifat orang munafik. Khianat ni pun adalah salah satu sifat orang munafik, sama macam al-kazib tadi, iaitu pendusta. Okey, yang kedua, orang mukmin dilarang bersifat munafik. Dan yang ketiga, para rasul merupakan insan yang amanah dan mustahil melakukan khianat. Okey, so jelas kat sini bahawa khianat tu adalah ciri orang munafik juga. So kita kena jauhilah sifat khianat tu supaya tak ada dalam diri kita. Okey, yang kedua, orang mukmin dilarang bersifat munafik. Kita ni sebagai orang mukmin, orang yang beriman, taat kepada Allah, kita tak boleh ada sifat munafik tu dalam diri kita. Kena jauhkan. Kalau ada ciri-ciri tersebut, kena elakkan, kena jauhkan, supaya kita tak digelar orang yang munafik. Dan yang akhir sekali, seperti yang semua tahu, Rasul adalah seorang yang amanah, dan mustahil bagi seorang Rasul tu melakukan khianat. Maksudnya seorang Rasul tu dia tak akan ada sifat tidak jujur, sifat tidak amanah tu. Sebab seorang Rasul tu dia sentiasa jujur. Sebab apa? Sebab saat dia melaksanakan dakwah, menyampaikan segala perintah Allah, dia akan laksanakan dengan amanah dan jujur, tanpa sebarang pengkhianatan dalam gerak usahanya dalam menyampaikan dakwah serta membimbing umat-umatnya. Seterusnya, untuk sifat al-kitman, iaitu menyembunyikan, pun ada 5 juga cirinya. Okey, yang pertama, para rasul wajib bercakap benar walaupun pahit. Yang kedua, rasul tidak menyembunyikan sesuatu yang benar dan yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Okey, yang ketiga, ramai rasul yang tersiksa kerana menyampaikan kebenaran.
Yang keempat, agama Islam mewajibkan kita untuk menyatakan sesuatu yang benar. Dan yang akhir sekali, yang kelima, kita wajib beriman bahawa para rasul tidak bersifat dengan al-kitman. Okey, kita tengok huraiannya satu persatu. Okey, yang pertama, para rasul wajib bercakap benar walaupun pahit. Sebagai seorang rasul, ketika dia menyampaikan segala perintah daripada Allah, wahyu daripada Allah, dia kena menyampaikan dan bercakap. Setiap perkataan yang keluar daripada mulutnya adalah benda yang benar walaupun ianya adalah sangat pahit pada dirinya. So kat sini, seorang rasul tu dia akan sentiasa bercakap benda yang benar, perkara yang sahih, perkara yang jelas, yang nyata, yang benar, walaupun benda tu menyebabkan dia rasa terseksa ke, ataupun dia akan ditimpa sebarang masalah ke, tapi rasul tu dia akan tetap berkata benar. Kalau awak semua tak, kadang-kadang bila awak bergaduh, awak backup kawan awak terus tak bercakap benar, awak terus bohong kat guru awak. Sebagai contohnya, Ahmad dengan Ali bergaduh. Lepas tu bila cikgu tanya, Ahmad cakap macam ni, Ali cakap macam ni, tak tahu punca siapa benar. Adalah beberapa orang saksi. Katakanlah saksi yang pertama kawan Ahmad, so dia akan backup Ahmad. Kata Ahmad ni macam ni. Saksi yang kedua kawan Ali, backup Ali pula. So tak tahu siapa yang berkata benar. Berdasarkan contoh tadi, walaupun dia kawan baik kita, rapat macam mana sekalipun, kita kena berkata benar. Tak boleh sebab kawan kita backup dia dengan menyembunyikan kebenaran tersebut. Okey, yang kedua pula, Rasul tidak menyembunyikan sesuatu yang benar dan yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Maksudnya, Rasul ni dia tak sembunyikan sesuatu yang benar, yang diterima, yang didapat wahyu daripada Allah, dia tak akan sembunyikan. Bahkan, dia akan menyampaikan kepada setiap umatnya mengikut yang telah diperintahkan oleh Allah. Okey, yang ketiga, ramai rasul yang tersiksa kerana menyampaikan kebenaran. Okey, yang ini semua orang tahu. Kita boleh ambil contoh Rasul-Rasul Ulul Azmi lah. Rasul-Rasul Ulul Azmi adalah Rasul-Rasul yang mempunyai banyak dugaan ketika dia menyampaikan dakwah dia. Contoh seperti Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa dan Nabi Musa. Okey, contoh Nabi Nuh. Dia buat bahtera di atas daratan. Orang sampai kata dia gila. Sampai ada di kalangan kaumnya yang meletakkan najis untuk kotorkan dia punya bahtera. Tapi Nabi Nuh tetap sampaikan kebenaran. Tetap ajak dia punya umat untuk menyembah Allah. Walaupun dalam keadaan dia tersiksa dengan perbuatan umat-umatnya pada ketika itu. Tapi dia tetap bersabar dan tetap terus menyampaikan kebenaran dalam dakwahnya. Yang keempat pula, agama Islam mewajibkan kita untuk menyatakan sesuatu yang benar. Okey, kat sini jelas dan nyata bahawa dia kata agama Islam mewajibkan kita untuk berkata benar. Maksudnya dalam Islam sendiri pun Allah dah perintahkan kita supaya sentiasa bercakap benar ataupun melakukan perkara yang benar tanpa menyembunyikan setiap kebenaran tersebut, walaupun benda tu pahit macam mana pun, susah macam mana pun, kita tetap kena menyatakan perkara yang benar. Ingat so kita tak boleh sembunyikan kebenaran tersebut, sebab satu hari nanti Allah akan buktikan kebenaran tu. Yang akhir sekali, perkara kelima, kita wajib beriman bahawa para rasul tidak bersifat dengan kitman. Maksudnya rasul-rasul ni dia tak ada mempunyai sifat kitman, menyembunyikan. Rasul-rasul dia hanya mempunyai sifat tabligh, iaitu menyampaikan. Okey, akhir sekali kita tengok huraian bagi sifat al-balada, iaitu bodoh. Ada 5 dia punya huraian kat sini. Okey, yang pertama, menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam. Yang kedua, untuk mencapai kejayaan hidup, kita hendaklah berilmu. Okey, yang ketiga, orang yang berilmu akan dihormati. Keempat, orang yang bodoh mudah ditindas dan dipermainkan oleh orang lain. Dan yang akhir sekali, setiap orang Islam wajib beriman bahawa para rasul tidak bersifat dengan al-balada. Okey, kita lihat satu persatu.
Okey, poin yang pertama tadi, menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam. Yang ini dah jelas dah. Kita sebagai orang Islam, kita kena sentiasa mencari ilmu, menuntut ilmu. Walaupun kita dah tua, sehingga kita tua lah, kita kena sentiasa mencari ilmu. Sebab kita ni kena sentiasa dapatkan pengetahuan supaya kita dapat mengukuhkan kita punya keimanan, sebab kadang-kadang keimanan kita ni boleh turun naik. So dengan ilmu yang kita ada, insya-Allah kita akan boleh mengukuhkan kita punya keimanan kepada Allah. Itu sebabnya Islam mewajibkan umatnya untuk belajar walaupun dah tua. Jangan kata bila dah tua awak tengok mak awak kata mak nak pergi masjid ni, pergi belajar bahasa Arab. Mak ni dah tua pun nak pergi masjid belajar bahasa Arab. Jangan macam tu ya anak-anak. Walaupun dah tua, tak kira usia, walaupun kita tahu kita nak mati esok pun, kita tetap wajib untuk menuntut ilmu. Okey, yang kedua, untuk mencapai kejayaan hidup kita hendaklah berilmu. Dah kata dah, nak dapat kehidupan yang cemerlang, nak dapat kejayaan, kenalah ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita tak boleh nak berjaya. Memanglah dalam solat, dalam lafaz azan tu dia kata hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Marilah mengerjakan solat, marilah menuju kejayaan. Kalau nak mengerjakan solat, kena ada ilmu. Macam mana cara nak melaksanakan solat? Kalau kita main solat je, tak sah solat, tak dapatlah nak dapat kejayaan tersebut. Tu maksudnya. Setiap perkara yang kita buat tu, kita kena ada ilmu pengetahuan. Kalau kita nak buat kek, kita tak ada ilmu nak buat kek, agak-agak jadi tak kek awak. Nanti tiba-tiba bila dah bake keluar lembik lagi, macam cair-cair, macam jadi aiskrim ke, langsung tak makan. Perkara yang ketiga, orang yang berilmu akan dihormati. Maksudnya kat sini, orang-orang yang mempunyai ilmu tu akan sentiasa dihormati oleh orang. Sebab apa? Orang yang mempunyai ilmu ni, bila dia ada ilmu, dia amalkan ilmu di dalam diri dia, secara tak langsung dia membentuk peribadi dan akhlak dia menjadi seorang yang berakhlak mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia tu akan dihormatilah oleh orang ramai. Contoh, kita ada penceramah-penceramah yang hebat kat Malaysia kan, macam Ustaz Kazim, Ustaz Evidio, semua tu dihormati, disegani oleh rakyat Malaysia. Sebab apa? Sebab dia mempunyai ilmu yang sangat bagus. Lepas tu dia dengan ilmu yang dia ada, ilmu yang tinggi yang dia ada tu, dia praktikkan dalam diri dia, sehingga kan melahirkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Itu sebabnya dia dihormati dan disegani oleh masyarakat dan orang ramai. Okey, yang keempat pula, orang yang bodoh mudah ditindas dan dipermainkan oleh orang lain. Ni terbaliklah. Kalau orang yang ilmu tu akan dihormati, dia akan disegani. Bagi orang yang tak berilmu, yang bodoh, dia akan ditindas dan dipermainkan sebab dia tak mempunyai ilmu yang cukup. So dia akan sentiasa dipermainkan, diperbodoh-bodohkan oleh orang lain. Okey, akhir sekali perkara yang kelima, setiap orang Islam wajib beriman bahawa para rasul tidak bersifat dengan sifat balada. Yang ini samalah macam tadi. Sebagai seorang Islam, kita kena percaya, yakin, beriman bahawa rasul tu dia tak ada mempunyai sifat balada, dia tak ada mempunyai sifat bodoh. Rasul adalah seorang fatonah, bijaksana, sentiasa bijak dengan kebijaksanaan akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah, bijaksana dalam menyampaikan dakwah, macam mana nak berinteraksi dengan umat-umatnya, macam mana nak manage dakwah dia pada umat-umatnya pada zaman-zaman mereka. Itu kebijaksanaan para rasul yang Allah kurniakan. Okay, jangan kata rasul je bijaksana, kita tak. Kita pun ada akal fikiran Allah kurniakan. So guna akal fikiran yang Allah kurniakan tu dengan kebaikan. Bila kita gunakan dengan kebaikan, insya-Allah kita dapatlah jadi orang yang bijaksana. Bila kita jadi orang yang berilmu, bijaksana, insya-Allah kita akan dihormati dan disegani oleh orang lain. Wallahu alam. Terusnya kita tengok pula tanda-tanda orang munafik. Okey, tanda-tanda bagi orang munafik ni ada 3. Awak semua boleh rujuk dalam buku teks muka surat 35 tu. Kat situ dia bagi tahu tanda-tanda orang munafik. Okey, yang pertama, apabila dia berbicara dia berbohong.
kedua, apabila diberikan amanah dia khianat, dan ketiga, apabila berjanji dia mungkiri. Okey. So, berdasarkan tiga-tiga perkara ni adalah ciri-ciri yang menunjukkan seorang itu adalah seorang munafik. Okey, yang pertama tadi, apabila dia berbicara dia berbohong. Maksudnya kalau orang tu dia bercakap, dia berbohong dalam percakapan dia, tu adalah salah satu tanda-tanda orang munafik. Tu sebabnya awak semua saya selalu pesan jangan berbohong, kena cakap yang benar walaupun yang benar tu pahit. Okey, yang kedua, apabila diberikan amanah dia khianati. Macam saya terangkan sebelum ni, bila ada amanah diberi tanggungjawab tapi kita khianat. Khianat tu maksudnya apa? Kita tak jujur, kita tak laksanakan amanah dengan tanggungjawab yang kita buat. Contoh paling mudah, awak sebagai murid, amanah awak apa? Belajar, siapkan homework daripada guru-guru awak. Tapi kalau awak tak laksanakan amanah tu, awak khianatlah amanah tersebut. Maksudnya awak tidak jujur lah. Awak tak laksanakan amanah dengan baik. Okey, itu sebabnya bila kita diberikan amanah, tanggungjawab, kita kena beramanah, kita kena jujur dengan tanggungjawab kita. Dan yang akhir sekali, apabila berjanji dia mungkiri. Ini yang paling simple sekali. Kita janji dengan orang, lepas tu kita mungkir. Contoh, awak kata dengan kawan awak, okey, hari Sabtu ni kita keluar lah, saya nak belanja awak makan KFC. Awak cakap kat kawan awak, tapi tiba-tiba hari Sabtu kawan awak dah sampai KFC, awak tak sampai KFC. Macam itulah ibaratnya. So, bila berjanji, kita kenalah tunaikan janji kita. Sebab bila kita mungkiri janji, kita dah tergolong daripada orang-orang munafik. Itu dah ada, tu merupakan tanda. Walaupun kita kata, tak apa, sekali je kita mungkir janji. Jangan kadang-kadang disebabkan perbuatan kali pertama tu, kita akan ulang menjadi 2, 3 dan menjadi perkara yang biasa, kebiasaan kepada diri kita. Tu sebabnya bila kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah sekali, kita kena istighfar banyak-banyak. Kita kena janji dengan diri kita, bertaubat supaya kita tak nak lakukan lagi. Supaya apa? Supaya kita tak ulang perbuatan tersebut. Bila kita kata tak apa, sekali je buat, lepas tu kita kata tak apa, perkataan tak apa tu akan menyebabkan kita akan mengulang-ulang lagi perbuatan yang tak baik tu. Okay, so ini adalah tiga-tiga tanda orang munafik. Ada 3 ni. Yang pertama tadi, apabila dia berbicara berbohong. Yang kedua, bila diberikan amanah dia khianat. Dan yang ketiga, apabila berjanji dia mungkiri. So, kita kena check lah balik diri kita. Adakah kita mempunyai salah satu daripada ketiga-tiga tanda-tanda orang munafik ni? Jika ada mana-mana daripada tanda ketiga-tiga orang munafik ni, kita kena cuba elakkan dan jauhkan. Ingatkan diri kita, sebab kita ni sebagai seorang Muslim, sebagai seorang orang Islam. Orang Islam tu dia kena menjadi insan yang baik. Sebab apa? Sebab dalam Islam tu dah ada garis panduan yang terbaik dalam kehidupan kita. So, kita kena hindarkan diri kita daripada tergolong dalam golongan orang-orang yang munafik. Okey, itu untuk bahagian unit kedua, iaitu tentang tajuk sifat mustahil bagi Rasul. Wallahu alam. Okey, akhir sekali, terima kasih untuk semua yang mendengar dan terima kasih, semoga awak faham apa yang saya sampaikan.